Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah SWT dapat lagi kita bertemu. Saya USA Ustaz Saiful Azlan akan bersama kamu dalam mata pelajaran pendidikan Islam, yang mana pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran tingkatan 3 ini, pelajaran 3 di bawah tajuk hukum tajwid, yang mana untuk tingkatan 3 ini kita akan belajar berkaitan dengan hukum-hukum mad. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, sama-sama kita lihat dahulu objektif bagi pembelajaran ini ialah mengetahui maksud hukum mad. Yang kedua, memahami bahagian hukum mad dengan terperinci. Dan yang ketiga, setelah kita belajar, maka jawablah soalan di bahagian deskripsi yang telah Ustaz sediakan untuk kamu semua. Kita lihat maksud hukum mad. Dari sudut bahasa, mad memberi makna penambahan atau pemanjangan, tambah atau panjang. Itu makna bagi mad dari sudut bahasa. Dari sudut istilahnya ialah memanjangkan suara pada huruf mad atau huruf lin. Kita panjangkan suara pada situ. Suara yang kita panjangkan itu adalah suara huruf sebelum. Tapi pada kedudukan huruf mad tu, kita panjangkan suara kita. Bahagian hukum mad ini dibahagikan kepada dua, iaitu mad asli dan mad far'i. Mad asli, yang asli, tak ada apa-apa penambahan yang lain. Yang kedua, dia panggil mad far'i. Di bawah mad far'i ini ada banyak mad, iaitu antaranya ialah mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid bisukun, mad lazim kalimi, mad lazim harfi, mad iwad, mad faraq, mad silah, mad badal, mad lin. Dalam pengajian dalam kitab-kitab Arab, kita akan temui mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil ni tidak disebutkan dengan mad wajib muttasil, tetapi mereka hanya menyebut dengan mad muttasil dan mad munfasil. Ustaz sebutkan supaya nanti kalau terjumpa tak keliru dan tahu bahawa ini adalah nama-nama yang diberikan untuk mad-mad ini. Seterusnya kita lihat huruf mad ada 3. Huruf mad ni ada 3 sahaja: alif, waw, ya. Alif, waw, ya, atau alif, ya, waw. Syaratnya mestilah dia tu mati. Bagi huruf alif, alif, waw, ya ni, syarat mesti dia tu mati, baru dia jadi mad. Kalau dia hidup, dia berbaris, maka tidak dikira sebagai mad. Huruf lin pula ada 2, iaitu waw dan ya. Yang mana waw dan ya itu didahului oleh baris atas. Terus kita lihat mad asli. Mad asli yang memanjangkan suara pada huruf mad dalam keadaan yang mana alif didahului dengan baris atas. Ini asasnya. Alif, yang mana alif tu Ustaz dah cakap dah, mesti mati. Dan sebelumnya adalah baris atas. Maka jika tak ada campur tangan atau tak ada perkara-perkara lain yang berlaku, maka dia dikira sebagai mad asli. Waw didahului dengan baris depan. Ada waw mati, sebelumnya baris depan. Maka ini juga termasuk dalam mad asli. Kalau ada perkara lain berlaku, barulah dia akan jadi mad lain. Ya yang didahului dengan baris bawah, maka ya tu mesti mati, sebelumnya adalah baris bawah. Okay, cara bacaan untuk mad asli ni adalah 2 harakat. Contoh bagi alif ialah qala. Contoh bagi waw yaqulu, waw tu. Dan contoh bagi ya ialah qila. Jadi dalam keadaan asal ini, dalam keadaan yang tidak berlaku perkara-perkara lain nanti, maka dia dikira sebagai mad asli. Setelah itu kita lihat, selain daripada mad asli, dia ada mad far'i. Mad far'i adalah memanjangkan suara pada huruf mad yang bertemu selepasnya huruf hamzah atau huruf lain yang bertanda sukun.
Iaitu selepas daripada yang kita bincangkan tadi, mungkin ada hamzah, mungkin ada huruf lain dalam keadaan tertentu. Maka yang terkeluar daripada lingkungan mad asli, semuanya kita panggil sebagai mad far'i. Okey, baik. Nanti kita akan lihat dalam perbincangan mad-mad nanti apa perkara-perkara yang berlaku, dan Ustaz akan highlightkan asalnya dia adalah mad asli, tapi berlaku dia ditukar nama dia menjadi mad lain. Baik, kita lihat mad far'i yang pertama. Dan telah kita bincang tadi, mad asli ni dia dalam keadaan yang mana original dia tak berlaku apa-apa. Jika berlaku, ni contoh yang berlaku. Contoh yang berlaku itu mad wajib muttasil, iaitu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Bacaannya ialah 4 atau 5 harakat. Contoh pada perkataan as-sama'u, su'in, si'a. Asal bentuknya ialah, tengok ada huruf mad, dan sebelum huruf alif itu ada huruf yang berbaris atas. Dia melengkapi hukum mad asli, tetapi ada hamzah selepasnya. Maka bertukarlah daripada mad asli tadi menjadi mad wajib muttasil apabila hamzah itu datangnya dalam satu kalimah, satu perkataan bersama-sama dengan mad tadi. Begitulah juga bagi contoh waw dan juga ya. Kita lihat dalam contoh yang kedua, mad yang kedua, itu mad jaiz munfasil. Muttasil maknanya bersambung, munfasil maknanya berpisah. Jadi huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah berlainan. Hampir sama dengan mad wajib tadi, mad muttasil, mad wajib muttasil tadi, tetapi ini dalam dua perkataan. Contohnya zawata afnan. Zawata, di sini kita nampak ada mad, huruf mad, iaitu ada tak di sini huruf mad, ada alif di sini huruf mad, dan sebelumnya ada tak yang berbaris atas, melengkapi hukum mad asli. Tetapi selepas daripada ini ada hamzah. Oleh kerana hamzah ini datangnya dalam kalimah yang lain, dalam perkataan yang lain, maka ini dinamakan sebagai mad jaiz munfasil. Kalau hamzah ini datangnya dari kalimah yang sama, menempel di sini, maka dia jadi mad wajib muttasil. Contoh seterusnya, sabiqu ila. Sabiqu ila. Di sini ada waw. Kita lihat ada waw sebagai huruf mad. Sebelum waw ada qaf berbaris hadapan, maka melengkapi hukum mad asli. Tetapi selepas waw adanya hamzah, maka bertukarlah dia jadi mad jaiz munfasil. Jangan keliru, alif ni tidak dikira. Alif ni adalah untuk menunjukkan kepada jamak, untuk menunjukkan perkataan ini adalah perkataan yang menunjukkan kepada ramai. Tak dikira dalam menjadikan ataupun memisahkan perkataan-perkataan ini. Baik. So kita lihat perkataan yang ketiga. Contoh ketiga, Bani Israel. Di sini Bani ada huruf ya, kemudian ada hamzah dalam dua kalimah, maka dia jadi mad jaiz munfasil. Tapi hati-hati pada perkataan Israel. Ini satu perkataan. Satu perkataan yang mana ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ini dinamakan sebagai mad wajib muttasil, sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ini. Baik, terus kepada mad jaiz munfasil hukmi. Mad jaiz munfasil hukmi, iaitu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah berlainan, tetapi kelihatan seperti satu kalimah. Dua kalimah nampak macam berlainan, tapi kelihatan seperti satu kalimah sahaja. Iaitu contoh kita lihat, ya ayyuha, dia tulisannya bersambung, ya ayyuha, ha antum, huruf mad ha, dan juga antum,
haula, boleh baca haula. Jadi ketiga-tiga perkataan ini contohnya, ya ini sebenarnya perkataan lain, ya ini perkataan lain, ayyuha perkataan lain, tapi dari sudut penulisannya digabungkan. Ada sudut penulisannya digabungkan, maka dia nampak macam bergabung, seolah-olah dia adalah mad wajib muttasil, tetapi hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab tu sebagian ulama menceraikan atau meletakkan namanya sebagai mad jaiz munfasil hukmi. Dari sudut hukum kita anggap dia sebagai mad jaiz munfasil, walaupun dari sudut penulisannya nampak macam mad wajib muttasil. Okey, dalam buku teks mungkin terdapat sedikit kesilapan dalam bab ini, iaitu dalam bahagian prisma ilmu, yang mana dinyatakan di situ huruf ha dan juga huruf ya juga kemungkinan boleh menjadi mad jaiz munfasil. Jadi itu mungkin ada berlaku kesilapan cetakan. Sebab tu Ustaz letakkan satu slide di sini menceritakan tentang mad jaiz munfasil yang terhasil daripada perkataan yang kita nampak seolah-olah satu perkataan, yang tetapi sebenarnya adalah dua perkataan. Ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan, ha satu perkataan, antum satu perkataan, ha satu perkataan, ula merupakan perkataan yang lain. Kerana itu dari sudut hukum ia dianggap sebagai mad jaiz munfasil hukmi. Kemudian mad badal, huruf hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kalimah. Hamzah dulu, jumpa mad. Okey, bacaan dia dua harakat. Contoh bacaan amana, utu, imanan. Kenapa dinamakan mad badal ni? Kerana yang kedua ni, huruf mad ni adalah sebenarnya adalah hamzah juga, tapi ditukar kepada huruf mad. Asalnya amana, utu, imana. Itu asal. Tapi dia tukar, itulah namanya badal. Badal maknanya tukar. Ditukarkan huruf hamzah itu kepada huruf mad. Okey, kita boleh lihat di sini dalam peristiwa ilmu ni dinamakan mad badal kerana huruf mad ialah gantian kepada huruf hamzah, dan huruf kedua ditukar, dibadal kepada huruf mad mengikut baris huruf hamzah pertama. Tengok baru huruf hamzah tu mana? Maka jadi kalau i maka i, kalau u jadi u. Okey, itu yang dimaksudkan dalam prisma ilmu ini. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun lah huruf mad yang bertemu dengan huruf hijaiyah di akhir kalimah yang dibaca secara wakaf. Cara bacaannya boleh baca 2, 4, 6. Okey, kita lihat sini. Khalidun, contoh khalidun. Al-mubin, hina manas. Tengok pada perkataan khalidun. Tengok sini. Waw. Perkataan huruf waw ini didahului oleh dal yang berbaris hadapan. Ia melengkapi hukum mad asli, tetapi oleh kerana kita wakaf, maka nun di hujung ini jadi mati. Kerana itu maka dia bertukar hukum daripada mad asli menjadi mad arid lisukun. Kita lihat pada namanya pun, arid maknanya baru, lisukun kerana apa? Kerana mati. Mad ini baru. Kenapa? Kerana kita matikan ia. Asalnya mad asli, tapi oleh kerana kita wakaf, maka dia bertukar menjadi mad arid lisukun. Jadi mana-mana perkataan mad arid lisukun, jika kita sambung, dia akan bertukar, nama dia jadi mad asli. Mana-mana mad asli yang kita berhenti padanya, maka dia akan tukar nama daripada mad asli menjadi mad arid lisukun. Baik. Mad lin, huruf lin, waw dan ya bertanda sukun, didahului sebelumnya huruf berbaris atas atau dibaca secara wakaf. Maka dengan itu kita boleh baca dia dengan 2, 4 dan 6 harakat. Contoh pada perkataan khawf.
Quraisy dairatus saw. Boleh baca khauf, boleh baca dengan khauf, boleh baca dengan khauf. Boleh baca dengan 2, 4, 6. Liilafi Quraisy. Boleh. Liilafi Quraisy. Lagi. Liilafi Quraisy. Itu contoh bagi bacaan mad lin. Terus prisma ilmu dinamakan mad lin jika bacaan secara wakaf. Jika wasal, maka huruf kekal sebagai huruf lin sahaja. Maknanya kita tak baca dia sebagai mad. Dia jadi huruf lin. Kemudian kita tengok kepada mad iwad. Iwad adalah huruf yang berbaris 2 di atas, dibaca dengan baris 1 di atas ketika wakaf, kecuali ta marbutah. Huruf tu bagi 2, tapi kita baca dengan 1. Kenapa? Kerana nak wakaf. Ia berlaku kecuali pada ta marbutah. Bacaannya dibaca baris 1 di atas sepanjang 2 harakat. Dibaca dengan sepanjang 2 harakat. Contohnya pada perkataan wan nazi'ati gharqa. Asal gharqan, kita baca gharqa. Wa khalaqnakum azwajan. Maka baca dengan azwaja. Azwaja. Dibaca dengan mat, tukar seolah-olah daripada bagi 2 tu jadi 1. Jadi 1 sahaja. Okey, baik. Prisma ilmu, mad iwad tidak berlaku pada huruf ta marbutah walaupun ketika wakaf. Pada contoh idhaman nakhiratan, kalau kita berhenti idhaman nakhirah, jangan baca dengan idhaman nakhirata. Tak boleh baca gitu. Tak boleh dibaca ketika ta marbutah. Dimatikan saja tak itu menjadi seolah-olah ha. Baiklah. Setakat itu sahaja penerangan kita, pengajian kita berkaitan dengan hukum mad ini. Sebagaimana biasa, jangan lupa share dan juga subscribe video ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada pelajar-pelajar yang lain yang memerlukan bimbingan dalam pembelajaran tajuk-tajuk pendidikan Islam ini. Sebelum itu, kamu jawablah soalan-soalan yang telah pun saya sediakan di bahagian deskripsi. Buka dan jawab soalan itu untuk memantapkan kefahaman supaya lebih ingat, lebih faham, dan boleh jawab banyak-banyak kali untuk memastikan kamu menguasai tajuk ini. Jadi dengan itu tak sudahi dahulu. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.